Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi pada yang sedang menonton. Azura Rahman, waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Hari ni cuaca redup Okey, siapa yang baru masuk, tolong drop komen supaya saya kenal anda. Siapa yang kali pertama menonton, boleh drop komen. Kita hari ni dah masuk hari ni 27 Ramadan bersamaan dengan 20 Mei. 20 Mei, 27 Ramadan. Kita ada 3 hari lagi kita nak beraya. Semua tak sabar Halimah Jamal, waalaikumsalam. Cuaca pun redup Tenang. Okey. Ramlah Yunus, waalaikumsalam. Selamat berpuasa dan tak lama lagi kita hari raya Nak ucap selamat raya pun belum sampainya lagi lah Tapi mungkin persiapan dah buat persiapan. Suzy Rais, okay, waalaikumsalam. Okey, hari ni saya nak jawab 3 soalan. Kebanyakan soalan hari ni terlalu medical. So ada benda yang saya boleh jawab, ada benda yang saya tak boleh jawab lah. Sebab ni soalan medical ni sebenarnya. Dah masuk bidang perubatan. Bidang perubatan saya tak berapa arif sangat. So saya tengok dulu. Ada yang benda yang saya boleh jawab, saya boleh jawab Okey, ada benda yang tak ada kaitan dengan pemakanan. Ada masalah yang berkaitan dengan pemakanan, ada yang bukan pemakanan, dia terus kepada perubatan. Ada juga yang isi dalam borang, isi borang. Saya tak masukkan dalam soalan ni sebab soalan tu soalan teknikal. Dia kata dia ibu mengandung. Ni ibu muda lah, umur 26 tak silap. Umur 26. Dia pregnant, pergi hospital, check darah dengan air kencing. Bacaan gula dalam darah dengan bacaan gula dalam air kencing tak tally. Maksudnya dalam air kencing mengatakan, contohnya dalam air kencing, gula dalam air kencing mengatakan dia ada sedikit, ada kencing manis sikit, gula tak normal. Dalam darah kata gula normal. So mana satu betul? Yang tu soalan teknikal, itu kena tanya medical doctor. So sebab soalan tu tak ada kaitan dengan pemakanan, sebab dia berkaitan dengan device, equipment yang digunakan tersebut. Kita pun tak boleh nak jawab. Tapi yang sebenarnya, yang biasanya yang lebih tepat, dia apa-apa bila kita buat check up, setiap equipment yang digunakan dia ada sedikit ralat. Ralat sedikit sebanyak. Ialah sebab peralatan ni tak sempurna. So dia mesti ada ralat. Dari segi unit itu sedikit sebanyak ada dia punya ralat. Ralat tu maksudnya ketidaktepatan, tak accurate. So dia ada bacaan-bacaan tu. So itu kena rujuk medical doctor lah. Medical doctor saja yang tahu handle peralatan. Jadi soalan tu saya tak boleh jawab melalui live ni Okey, soalan yang pertama datang daripada Encik Ahmad. Encik Ahmad ni dari Kulim, umur 40. Muda lagi 40 consider muda Dari Kulim. Okey, dia tanya berkaitan dengan nafas dia berhenti semasa tidur. Nafas berhenti semasa tidur. Bila sambung bernafas, akan rasa tu cengap-cengap kelemasan. Kenapa saya tak boleh nak jawab kenapa. Okey, nafas dia berhenti waktu tidur. Bila kita katakan nafas kita berhenti waktu tidur, biasanya kita akan terjaga. Itu memang secara automatik kita mesti terjaga. Itu adalah tindak balas refleks, auto refleks daripada tubuh badan kita sendiri. Bila kita tak boleh nafas, memang kita akan terjaga.
Itu memang secara semula jadi. So tak payah risau kata tidur nanti tak nafas terus mati. Tak. Kita akan terjaga. Melainkan ada orang pekop kita tak boleh nafas. Itu tak. Itu boleh matilah. Tapi kalau tiba-tiba hidung tersumbat, tak boleh nafas, jangan risau. Automatik kita akan terjaga. Sedangkan bila kita tidur, katakan orang tu berdengkur contohnya. Berdengkur, snoring. Kita pekop hidung dia, tak nak bagi berbunyi. So dia akan terjaga sebab dia tak boleh nafas. Automatically akan terjaga. Walaupun dia tidur mati macam mana pun. Sebab itulah bila orang tidur mati, kita nak gerak dia. Bangun. Ni rumah terbakar ni, tidur mati ni. Dia tak terjaga. Pekop hidung ni, tutup hidung. Mesti dia akan terjaga. Simple. Tak perlu nak jerit-jerit apa. Tak perlu nak simbah-simbah air. Pekop hidung saja. Tutup hidung dia mesti terjaga. Sebab automatik. Dia takkan tutup hidung, dia tak terjaga sebab tidur mati, terus mati. Tak. Susah. Ada banyak step tu. Okay. Jadi, so dia tanya, dia ada masalah nafas berhenti ketika tidur. So macam mana dia boleh tahu dia berhenti bernafas ketika tidur? Mesti dia terjaga. Lepas tu bila dia sambung bernafas, so dia akan rasa tu cungap-cungap. Okay, sebab apa tu saya tak dapat pasti. Itu memang, kalau kes macam ni, dia mesti ada something wrong dengan kita punya respiratory system, sistem pernafasan. Mungkin ada kaitan dengan, saraf. Sama ada pernafasan, sistem, ialah respiratory pernafasan lah. Lepas tu dengan saraf. So, dua ni kena check. Cara nak check, pergi hospital. Doktor akan check lah. Check dia punya rhythm, breathing rhythm tu. Dan seumpamanya lah, itu kena, ini yang medical punya part saya tak boleh campur dan tak ada kaitan dengan pemakanan. Saya hanya fokus pada pemakanan, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pemakanan, dietary. So kita boleh macam mana cara tak nak bagi dia becomes worse, nak handle dia, itu bidang saya lah. Ini bidang dah masuk perubatan. Takut orang confuse. Saya bukan medical doctor. Okey. Dan dia juga tanya berkaitan dengan nafas berbau. Yang ni part saya. Ini boleh tanya saya. Kalau nafas berbau jumpa doktor pun tak ada ubat. Dia kalau nak pun dia suruh bagi spray pewangi tu. Tak nak bagi nafas berbau. Okey, nafas berbau ni disebabkan, saya pernah bagi tahu sebelum ni. Nafas berbau boleh jadi disebabkan keadaan environment usus terlalu kotor, tak sihat. Tak banyak toksik, so nafas akan jadi berbau. Okay, anda tengok dalam bidang agama dulu saya belajar ada satu kitab kitab fiqh kitab berkaitan fiqh. Air liur kita ni, macam mana nak dikatakan air liur itu, macam mana nak dihukum air liur mana satu nak dihukum najis bila jatuh pada kapet contohnya. Kita tidur dekat masjid contohnya, air liur jatuh. Adakah air liur tu najis? Kena tengok dulu. Air liur tu datang daripada mana? Kena tengok air liur datang daripada mana. Tak semua air liur itu najis. Kalau air liur biasa ni, kalau kita ludah, dia tak najis. Tak najis. Dia air liur yang datang bila kita berada dalam keadaan bila kita perut kita tu berada dalam keadaan selari dengan satu level dengan mulut kita. So itu boleh jadi najis. Sebab air liur yang datang bila perut dengan mulut berada dalam satu level, kita terbaring terlentang, baring terlentang. So perut dengan mulut tu satu level. Cecair dari perut boleh pergi kepada ke mulut. So keluarlah air liur yang kita panggil air liur basi. Air liur basi ni busuk. Sebab dia bukan asal daripada mulut, dia asal dari perut. So kalau keluar air liur basi ni yang busuk tu jatuh dekat kapet masjid, itu dihukum najis. Ini yang saya belajar dekat saya belajar kat time pondok dulu. Belajar kitab, dia kata tak semua air liur najis. Air liur yang asal daripada
Ma'idah. Kalau dalam istilah kitab tu ma'idah, daripada perut kita. So macam mana air dari perut nak keluar? Dia kalau tidur sandar macam ni tak mungkin. Kalau kita tidur sandar dekat tiang masjid kan, khutbah tengah dibaca, kita sambil tidur terkeluar air liur, itu tak najis. Itu air liur yang datang daripada kelenjar air liur ni, datang daripada mulut tu, itu tak najis. Itu bukan kategori air liur basi. Kategori air liur basi ni, tengok keadaan di mana kita tidur. Kalau tidur dalam keadaan perut dengan mulut sama level, so kemungkinan cecair daripada ma'idah ni, dia kata perut ni, dia boleh mengalir keluar balik. Tu yang dia jadi busuk, yang kita panggil air liur basi. Itu kena kat kapit masjid, najis. Kena cuci lah seumpama dengannya. Jadi kenapa nafas berbau? Bila nafas berbau, ada something wrong pada organ bawah kita, organ dalam kita ni. Dia bukan perut, usus, organ usus. Perut ni dia tak simpan apa-apa. Dia tolong cerna proses pergi ke usus. Usus ni yang diasingkan. Mana yang nak guna? So diserap masuk dalam salur darah. Perut tak. Perut dia hanya proses tinggalkan. Itu saja. Jadi kalau usus kita berada dalam keadaan tak berapa baik kan, terlalu kotor, banyak toksik terkumpul kat situ, perut kita pun buncit, environment dia tak cantik, usus kotor, memang salah satu simptomnya badan akan berbau, cepat berbau, peluh sangat-sangat berbau kan, nafas pun berbau sebab nafas dari dalam. Dia punya gas tu bawa dari dalam. Nafas berbau. Jadi dekat situlah, so kita nak buat apa? Kita nak buat clearkan toksik yang ada dalam usus. Guna apa? Again, saya dah bagi tahu banyak kali, guna probiotik dan prebiotik. Top up dari luar balik. Dia cara kita nak balancekan environment usus kita, dua cara. Sama ada usus sedia ada dalam bakteria dalam sedia ada dalam usus kita bakteria baik. Dia komposisi dia adalah, kalau usus sihat, 80% bakteria mesti baik, 20% bakteria tak baik. Ini usus sihat, 80% mesti probiotik, mesti ada probiotik, bakteria baik. 20% saja bakteria yang tak baik. Ini usus sihat. Kalau usus tak sihat, mungkin dia boleh jadi 50-50. Mungkin dia boleh jadi 30 saja bakteria baik, 70% bakteria tak baik. So bila tak sihat, environment tu dah tak sihat, dah tak cantik, ada dua cara. Cara pertama, kita feeding bakteria baik tadi ni. Kita bagi dia makan. Kita ambil makanan yang dipanggil prebiotik ni. Betik, pisang ada prebiotik, inulin pada susu ada prebiotik, ke kacang ada prebiotik. So kita makan supaya makanan tersebut merangsang pembiakan semula bakteria baik yang sedia ada dalam usus kita. So kita rangsang, kita feeding dia, bagi dia makan. So dia akan membiak balik. So daripada 30% dia naik sampai 70%, 80%. So dia betulkan balik. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau macam agak lambat, guna kaedah prebiotik ni agak lambat. Sebenarnya nak culture lagi. Walaupun kita makan pisang, tapi pisang bila makan, kita makan pisang pagi. Tapi waktu tengah hari, waktu lain kita ada makan kari, kita ada makan benda bergoreng, berminyak. So kadang-kadang bakteria baik tu, walaupun kita dah makan pisang, bakteria baik tu dia tak dapat membiak dengan happy. Sebab aku nak pisang tu dah bagus, tapi kenapa turun kari pula ni? So dia tak boleh nak membiak secara happy. So fail. Sebab tu kadang-kadang orang dah makan pisang, bila sembelit contohnya, bila sembelit berak keras, saya suruh makan betik untuk lembutkan. Tapi dia kata tak jadi juga. Macam tak berkesan, tak jadi juga. So maknanya dia makan pisang tu diambil dengan apa? Bila makan pisang, makan betik dah bagus lah untuk pembiakan bakteria baik. Tapi disebabkan dia hari-hari ni makan benda yang bergoreng, deep fry, berminyak, makan kari bertumis, sambal, belacan.
So dia dah jadi berlawan. Benda yang baik dengan benda yang tak baik dia jadi berlawan. Lala kali bakteria baik tu dia tak dapat membiak sebab environment tu tak cantik. Dia tak suka environment tu. So sebab tu tak ada kesan. So cara pertama agak susah, kita nak feeding dari luar, feeding dia bagi dia membiak balik. Kalau susah cara pertama, saya recommend cara kedua. Cara kedua ni melibatkan kos sikit. Pergi cari probiotik yang ada prebiotik. Probiotik tu kan sepatutnya dah ada dalam usus kita. Tapi sebab dia berkurang, kita top up import dia dari luar. Kita ambil dari luar, probiotik dari luar, bakteria baik dari luar, kita makan dia. Supaya tambah balik, top up balik jumlah dia. Tapi probiotik, jangan ambil probiotik semata-mata. Kalau dekat farmasi biasanya dalam kapsul probiotik semata-mata. Dia tak boleh membiak juga. Dia mesti ada kawan dia mesti ada makanan dia. Top up sekali dengan prebiotik. So pro dengan pre campur sekali. Bancuh, minum. So dia akan pergi dengan begitu pesatnya. Dia akan keluar. Memang biasanya mak saya dulu dia mengadu apa? Dia mengadu perut dia ni macam busung tau. Kembung perut. Macam buncit yang menegang. Busung, dia macam busung. Buncit sangat. Lepas tu setiap kali bangun pagi, dia rasa tak selesa, kaki dia rasa mencucuk, perut rasa berangi, menegang, lepas tu sendawa, dia kata banyak angin. Lepas tu bila cerita dengan orang-orang kampung jiran ni, orang kampung kata ni kena buatan orang ni kena pergi jumpa bomoh ni apa benda lah. Nasib baik dia tanya saya. Saya akan fikir dulu kalau melibatkan kalau benda tu ada kaitan dengan pemakanan, kita settle dengan pemakanan. Kalau saya rasa macam ini tak ada kaitan dengan pemakanan, ini ada dengan macam makhluk-makhluk halus ke, baru boleh jumpa orang yang berkenaan, ustaz-ustaz ke apa. Lepas tu saya kata ini bukan buatan orang ni, ini buatan sendiri ni. So saya bagi dia probiotik dengan prebiotik, satu sachet tu saya bancuh, dia minum. Bila minum, apa yang terjadi? Buang air keluar banyak keluar banyak busuk warna hitam pekat, siap ada lendir-lendir lagi. Dia kata siap berminyak lagi, tangan ni sampai berminyak, bila basuh sampai berminyak. Lepas tu saya suruh dia makan 3 hari turut. Flush 3 hari turut. Lalas yang perut yang dikatakan busung tu, yang buncit tu, lama-lama dia kempis. Hilang serta merta. Dalam tempoh 3 hari hilang serta merta, kaki yang mencucuk, badan yang berangin, sendawa, tak selesa, hilang serta merta. Sebab usus. So kita nak kena tengok jugalah, jangan asalkan busung saja. Ini ada kaitan makhluk halus. Mak saya ada juga tahun lepas awal tahun ni ke tahun lepas tahun lepas dia demam tak kebah-kebah dah berhari-hari sampai seminggu 2 minggu demam. Lepas tu hilang selera makan, lepas tu batuk-batuk, ganggu tidur. Mula-mula saya test dulu. Minggu pertama saya test disebabkan apa, pernafasan ke apa. Saya ada guna cara saya lah, pemakanan lah. Tengok dalam minggu pertama tak ada perubahan. Bila macam dah tak ada perubahan, saya rasa ini bukan tak ada kaitan dengan pemakanan. Barulah saya bawa pergi jumpa ustaz. Rupa-rupanya kena santau angin. Dia ada perubatan, saya tengok sendiri. Ustaz tu tepuk keluar kaca halus. So kena pergi berkali-kali sampai 7 kali kot. Keluar kaca. Bila dah keluar tu barulah hilang rasa sesak nafas. Nafas dia boleh bernafas dengan baik lah. So ada kaitan dengan bukan pemakanan. So ada kaitan dengan benda-benda lain. So kita nak kena tengok juga. So ada benda yang pemakanan boleh settle. Ada benda pemakanan tak boleh settle juga. Kena perubatan moden. Ada benda perubatan moden dengan pemakanan tak boleh settle, kena pergi perubatan Islam. So saya personally saya percaya ke semua perubatan yang ada. Sebab dia tak bertelagah.
Jangan ingat ini lah jampi-jampi ni tak ada saintifik, kita tak boleh nak relate. No, dia tak ada istilah saintifik tak saintifik. Ada benda yang boleh saintifikkan, ada benda yang tak boleh disaintifikkan. So nak tak nak kita kena pemudahkan. Kita buat alternatif yang ada. Moden pun buat, perubatan Islam pun buat, pemakanan pun buat, jaga semua sekali. Sebab kita tak tahu mana satu usaha kita, ikhtiar kita yang mujarab. So ini banyak pengalaman saya lah, So ada juga yang saya settle dulu, saya pernah settle kes stroke. Saya ingat stroke sebab salur darah tersumbat, kita panggil stroke ischemic. Ischemic ni salur darah tersumbat. Ada stroke yang melibatkan hemorrhagic. Hemorrhagic ni salur darah ni pecah terus. Kalau tersumbat tu kita boleh buat lagi lah, ada terapi dia, lepas tu kita konsult pemakanan, boleh baik lagi. Tapi kalau macam hemorrhagic tu memang kena buat dekat hospital lah, fisioterapi semualah. Tapi ada satu kes ni bukan tak ada kaitan. Dia ada unsur-unsur luar, makhluk halus. Itu bila kita settle, bawa kawan saya di bidang perubatan Islam, settle, bila dia berubat memang hilang terus stroke. So disebabkan itu saya rasa, saya percaya benda tu. Walaupun saya orang sains, saya percaya ini salah satu usaha kita pun kita kena ambil part juga benda ni. Kalau benda ni kita dah usaha, cuba ambil part berkaitan dengan perubatan Islam. Ada juga kes yang mana dia jumpa kat saya, tengok kulit-kulit ni kan. Kulit dia macam membakar macam tu. Saya punya pendapat bila saya tengok tu, saya kata ini macam kes kanser kulit ni. Saya rasa kanser kulit. Bila pergi hospital pun doktor kata boleh jadi kanser kulit, tapi dia belum buat test lagi lah. Doktor sekali imbas yang tu lah. So doktor nak suruh dia buat nak buat treatment lah. Adalah treatment dia, tapi dia tak nak. Dia hold dulu, dia pergi perubatan Islam. Bila pergi perubatan Islam, jumpa ustaz, ambil penawar apa semua tu, clear, 100% clear dalam tempoh 2 ke 3 hari macam tu. So dekat situ saya kata, okey, saya boleh bagi opinion ke mana nak pergi, ke mana yang kita nak tuju. Kalau kes macam ni, okey, ni pemakanan tak boleh buat, ini kena pergi hospital je. Kadang-kadang ni hospital dia buat, try perubatan Islam. So kita usaha saja. Jangan memperlekehkan salah satu perubatan ni. Benda ni ada dia punya. Kalau tidak, perubatan ni tak akan muncul. Benda-benda ni tak akan muncul. Kalau benda ni tak berkesan, tak ada memberi impact, benda ni tak akan muncul. Sama juga dengan perubatan Cina, terapi guasa, acupuncture, bekam. Kalau benda tu tak berkesan, benda tu tak akan muncul. Ini zaman dulu-dulu lagi. Acupuncture dulu zaman purbakala dulu. Sebelum perubatan moden muncul, benda ni dah muncul dulu. So maknanya ada kesan. So kita boleh try ke semua benda. Banyak angle kita boleh. Ini yang dikatakan ikhtiar usaha. Yang mana mujarab, tak mujarab tu, itu bukan kerja kita. Itu kerja Tuhan. So kita jangan ambil kerja dia lah. So kalau macam kes nafas berbau ni, betulkan environment dalam usus. Betulkan, cantikkan environment dia. Barulah bila dia dah clear, perut dah agak kempis. Perut boleh kempis. Kita tengok macam mana kita nak tahu perut kita ni, kita buncit ni disebabkan najis, terlonggok, ataupun perut disebabkan lemak. Simple. Kalau lemak, dekat perut ada lemak, kita tengok perut kita buncit tu, buncit dia cara macam mana? Menegang betul ke? Pegang. Lepas tu bila tegang akan banyak angin. Sendawa kerap. Kentut pun busuk. Sekali kentut anak kucing mati, pingsan. So maknanya usus dia terlalu kotor. Kalau terlalu tegang tu, ada kaitan dengan usus. Usus tak sihat. Kena clearkan. Sama juga kalau buncit dia dalam keadaan menggelebek. Tahu menggelebek? Menggelebek tu dia macam ada spare tire. Kita boleh main. Kita tampar dia. Itu adalah body fat, lemak.
Biasanya lemak juga ada kaitan dengan environment usus juga. Ada bila buncit perut menegang, bila kita baiki dengan probiotik dan prebiotik, kita clearkan dia, pembuangan dia dah jadi lawas, dia akan sedikit mengurang buncit dia tu, sedikit kempis. Lepas tu part yang lemak ni, ini boleh dibuat dengan melalui senaman saja. Tak boleh cara lain. Bersenam saja supaya otot tu diregangkan balik, kulit-kulit diregangkan balik. Sama juga macam kita ibu pregnant, dia melahirkan anak. So bila dia lahirkan anak, kena ingat kita punya kulit ni dia membengkak, melebar, dia besar kulit. So dia menegang. Sebab tu kena sapu lotion sikit dekat perut kan. Tak nak bagi dia merekah, tak nak ada selulite kan. Kesan-kesan selulit tu kan. Ada garis-garis halus tu sebab dia tengah menegang kulit kita. Jadi bila dah lepas bersalin, kena ingat lepas bersalin, lepas melahirkan anak, mesti ada buat sedikit exercise, urut, kasih dia mengecut balik kulit tu. Kalau tidak dia akan menggelebih. Mesti ada buat sedikit exercise regangan yang melibatkan dekat pinggang, dekat perut. Kena ada sedikit buat, kena ada exercise sit up, bangun duduk, regangan kanan, kiri. Mesti kena ada buat macam tu supaya dia back to normal. So dia tak ada dah menggelebih, so dia akan menegang balik. Boleh dibuat macam tu. So itu bahagian kulit lah. So dia ada lemak, buncit disebabkan lemak ataupun buncit disebabkan usus. Jadi back to question tadi berkaitan dengan nafas berbau, baiki usus. Top up. Kalau tanya saya, kalau nak cepat, top up, pergi cari probiotik yang sekali dengan prebiotik, top up dari luar, ambil dari luar supaya lancar balik. Dan jadikan itu amalan monthly, setiap bulan. Saya setiap bulan saya tengok, saya akan monitor pembuangan saya. Pembuangan dan pinggang saya. Saya tengok, kalau pembuangan saya macam tak berapa, buang air pun tak berapa nak lawas, rasa macam tak puas buang air tu, rasa macam ada lagi, rasa macam tak puas lagi. So maksudnya, usus dah start tak cantik. So saya ambil balik probiotik dan prebiotik untuk top up dari luar, untuk flush. Itu saya ambil secara monthly. Biasanya sebulan sekali. Untuk overhaul balik body kita. Okay. Alright. Okay, itu soalan yang pertama daripada Encik Ahmad. Saya rasa saya dah jawab. Okay, yang kedua datang ni daripada Puan Salina Syahrum. Okay, saya tengok dulu. Maznah Marzuki, Waalaikumsalam. Malang Mazlan, selamat pagi. Junaidah Hassan, Rita Kasim, Waalaikumsalam. Cik Ta Haji Ismail, Waalaikumsalam. Nur Razia Mukhtar, Nur Rahim Syarif, Waalaikumsalam. Fauzia Ali, Waalaikumsalam. Alright, okay. Soalan yang kedua datang dari Puan Salina Syahrum, umur 40, dari Jalan Kelang Lama, KL. Okay, dia ada masalah tangan dan kaki berpeluh. Ini medical sikit. So saya nak kena explain sedikit medical. Okay. Okay. Tangan kaki berpeluh ni, ini sejenis penyakit kita panggil palmar hyperhidrosis. Palmar hyperhidrosis. Hidrosis itu maksudnya hydro ni adalah air. Hidrosis air. Hyper ni aktif lah. Mana over air. So badan kita keluarkan air terlalu banyak. So sehingga kan tangan, kadang-kadang kaki kita cepat berpeluh. Dia bukan, ni palmar hyperhidrosis ni bukan sejenis penyakit yang boleh bawa maut, tak. Dia penyakit yang kurang mengganggu harian kita, kerja harian kita. Kadang-kadang bila kita jumpa kawan, jumpa orang, kita nak salam pun kadang-kadang kita nak kena lap tangan dulu. Lepas tu kita bersalam, tangan orang tu pula berair. So kita rasa malu kan. So dia kurang selesa lah. Dan lagi satu, orang yang kebaikan dia, orang yang ada penyakit palmar hyperhidrosis ni, tangan sentiasa berpeluh ni,
kebaikan dia adalah tangan dia akan jadi sangat lembut, sangat licin, lembut dan licin. So bila kita salam dengan orang, kadang-kadang orang kata, "Weh, lembutnya tangan kau ni, mesti kalau lelaki ni mesti jarang pegang cangkul ni." Ini mesti jarang angkat tangan berat ni. Kalau perempuan pula, ini jarang basuh pinggan ni, tangan lembut semacam ni. Kena tengok hati-hati dalam mengeluarkan kata. Kadang-kadang kita tak tahu penyakit orang tu. Mungkin dia baru lepas lapkan tangan dia yang berpeluh tu, baru salam dengan kita. So itu kebaikan dia lah. Keburukan dia, kelemahan dia adalah kita nak jumpa orang pun kita rasa macam rendah diri, kita rasa macam satu kekurangan sebab tangan sentiasa berpeluh. Nak salam dengan orang pun kadang-kadang orang, apa ni, basah apa ni? Okay. Itu namanya palmar hyperhidrosis. P-A-L-M-A-R. Palmar hyperhidrosis. Itu adalah satu penyakit. Penyakit ni dia dapat detect seawal kanak-kanak. Biasanya ni dari kanak-kanak dah berlaku benda ni. So makin lama makin berumur, makin lama makin berumur, lagi banyak peluh yang keluar. Dia dah start dengan ketiak cepat peluh, kaki cepat peluh. Ini adalah palmar hyperhidrosis. Okey, penyakit ni dalam istilah perubatan kita panggil penyakit yang apa namanya istilah tu? Idiopathic. Idiopathic ni adalah penyakit yang dalam bidang perubatan kita tak tahu apa punca dia. Itu nama dia idiopathic. Tak tahu apa punca dia. Dia banyak boleh jadi, ada pendapat daripada doktor, ada yang kata ini datang daripada genetics, ada datang dari masalah saraf yang keluarkan peluh tu terlalu dirangsang cepat. Saraf ni kita panggil saraf simpatetik. Simpatetik ni adalah saraf yang merangsang kelenjar peluh. Dia start daripada otak, kan? Dekat otak ni bahagian apa namanya hypothalamus. Hypothalamus ni adalah sebahagian dari otak yang rangsang kelenjar-kelenjar ni. Kelenjar dalam tubuh badan kita ada banyak kelenjar. So dia rangsang kelenjar-kelenjar ada tubuh badan ni. Dia start daripada hypothalamus. So hypothalamus ni dirangsang saraf simpatetik supaya saraf simpatetik ni mengeluarkan peluh. Keluarkan peluh melalui kelenjar peluh. So dia start dengan awal kanak-kanak, daripada kanak-kanak sampai dewasa. Dia makin lama makin worse, makin teruk. Okey. Jadi dalam perubatan biasanya benda ni tak ada ubat. Kalau doktor bagi ubat pun, ubat tu hanya kawal simptom. Dia bukan untuk merawat. Sebab penyakit-penyakit macam ni tak ada rawatan. Dari segi pemakanan pun, saya tak ada benda yang saya boleh advise. Kan? Kalau saya boleh advise pun hanya makan makanan yang boleh rangsang balik saraf. Makanan yang boleh rangsang balik saraf adalah contohnya kekacang. Makanan kekacang. Kekacang ni dia ada vitamin B, B kompleks tu ada. Dalam kekacang ada vitamin B kompleks. Ikan yang ada minyak tu ada vitamin B, dia boleh rangsang balik saraf. Itu hanya macam tu sajalah. So sebab tu saya kata ini kes medical. Saya pun tak boleh nak bagi jawapan yang tepat sebab ini bukan kes pemakanan punya kes. Ini bukan kategori dietary. It's not a dietary disease. Ini dah masuk ada faktor genetik. Dia banyak faktor lah. Pertama, doktor kata faktor genetik. Faktor genetik ni menyumbang 30%. Mungkin ada keturunan dia yang memang ada yang membawa DNA penyakit ni 30%. So dia menyumbang kepada generasi bawah-bawah lah. Yang kedua, mungkin boleh jadi tekanan fizikal, stres, tekanan fizikal dan tekanan emosi. So kalau kita ada penyakit ni, palmar hyperhidrosis ni, kita boleh kurangkan
buat kerja-kerja yang macam penat. So bila ada tekanan fizikal, kita rasa macam penat sangat. So kelenjar kita ni akan keluar peluh dengan sangat banyak. So kuranglah benda-benda ni. Yang lepas tu ada tekanan emosi. Kalau kita stres, so lagi banyak lagi penghasilan peluh akan keluar. So dia merangsang. So dia let it become worse. Lagi teruk lagi benda ni. So kita boleh kurangkan tekanan fizikal, kita boleh kurangkan tekanan emosi. Sekadar itu saja. Jaga pemakanan kita baik-baik. Jangan lagi teruk lagi. Jangan makan benda-benda tak sihat. So makan makanan yang sihat supaya betulkan. So ada ruang pada tubuh badan untuk betulkan. Kalau tak boleh betulkan 100%, mungkin boleh reduce dalam 10%, 5% pun okey lah, cukup lah. So dia membantulah. Sentiasa bawa sapu tangan. Bila nak jumpa orang, okay, lap dulu. Salam. Aku baru buat kerja ni, tangan basah sikit. Buatlah hilah sikit, baru lepas buat kerja tangan basah sikit. Yang cakap ni tangan berpeluh ni ada penyakit tak? Tangan basah sikit baru lepas buat kerja. Minta maaf, so salam macam tu. So itu saja yang saya boleh advise. So ini adalah penyakit yang perlukan rawatan perubatan. So biasanya doktor akan bagi aluminium, saya baca hari tu, aluminium chloride tak silap. Ada ubat tu. So dia boleh kawal kelenjar peluh dari merangsang penghasilan peluh dengan banyak. So sekadar itu sahaja. Itu sahaja yang saya boleh jawab sebab dia terlalu medical, bukan bidang saya. Okey. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga datang daripada Puan Rina J. Puan Rina J ni umur 47, berasal dari Port Dickson. Okey. Okey, dia tanya berkaitan dengan fibroid. Dia tanya fibroid. Okay. Fibroid ni adalah salah satu, dia macam ni, awal dia first kali dia akan muncul cyst. Ini untuk wanita. Ini ada kaitan dengan hormon. Fibroid ni ada kaitan dengan hormon. Dan hormon dan pemakanan juga. So kalau pemakanan, dia bukan pemakanan menyebabkan benda tu ada fibroid. Dia pemakanan yang tak sihat ni menyebabkan hormon kita tak balance dan terjadinya lah fibroid. So mula-mula akan ada cyst. So cyst membesar, dia boleh jadi fibroid. Fibroid boleh besar satu kepala bayi. Saiz dia boleh jadi besar kepala bayi, fibroid. Ada orang operation fibroid keluar sebesar kepala bayi. Besar So hati-hati dengan fibroid. Fibroid ni, bila ada fibroid, jangan takut untuk buat operation. Pergi buat operation. Kalau medical doctor, kalau doktor memang advice kata kena buat operation, pergi operate. Jangan tangguh-tangguh, saya nak try lah perubatan alternatif. Kalau nasihat saya, bila dah ada fibroid, jangan sesekali buat perubatan alternatif. Jangan. Tapi kalau sekadar macam ada cyst kecil saja. Kalau macam terlalu kecil, biasanya doktor tak boleh buat operation lagi. Doktor akan tunggu certain time. Dia kata, okay, tunggu 6 bulan nanti datang balik check up. Supaya benda ni, dia nak tengok progress. Dia nak tunggu besar lagi. Bila besar baru dia boleh buang. Bila terlalu kecil, risiko untuk buang. Jadi, kalau sekadar cyst, contoh katakanlah, bila dah jumpa doktor kata tak boleh nak operation. Tak boleh nak operate. Makan ubat saja. So, kalau tak boleh nak operate, then barulah kita betul-betul jaga pemakanan. So, kita boleh makan makanan yang high antioksidan, tak nak bagi dia ni membesar lagi, makan benda yang sihat, jaga tidur, jaga lifestyle kita. So dia sebenarnya dia boleh rangsang untuk kecil, untuk kecutkan dia. Itu kalau cyst. Tapi kalau dia besar, fibroid, jangan sesekali buat benda-benda ni, alternatif ni lah, apa benda-benda ni bahaya. Sebab saya ada kes kenalan saya, seorang akak ni umur 40 lebih. Dia fibroid dia dalam, dia ada fibroid berapa tahun 6 tahun 5 tahun 6 tahun yang lepas. Lepas tu dia tak nak operate. Pergi hospital, tak nak operate. So dia amalkan pemakanan sihat lah. Macam-macam suplemen dia makan. So boleh kontrol. Doktor bila pergi check up pun, doktor kata saiz masih sama, tak ada lah membesar, tapi masih sama, dan benda tu masih ada dan tak mengganggu.
Lama. Tahun lepas bulan tahun lepas tiba-tiba saja malam tu kami jumpa, bersembang. Awal pagi dia mengadu sakit dekat tempat fibroid tu, pergi hospital, meninggal. Saya terkejut, sangat terkejut. Padahal malam tu kita baru jumpa. Pagi tu bangun pagi tengok dapat mesej dari WhatsApp group kata sekian ni dah meninggal. Saya kata terkejut, sangat terkejut. Saya melawat pergi rumah dia, pergi tengok jenazah arwah. Rupanya kematian dia ada kaitan dengan fibroid pecah. Tengok, jagalah kalau dah ada fibroid, kita jagalah, kawal makanan. Orang kata ni suplemen ni bagus, nak bagi fibroid besar, so dia makan. Jaga makanan, makan banyak buah, makan banyak sayur, buat healthy lifestyle. Boleh, sebab fibroid dah ada. Tak ada pemakanan yang boleh kecut kan. Ini tak ada. Kalau dia dah fibroid, tak ada pemakanan yang boleh kecutkan. Kalau sekadar kecut pun dia tak boleh kecut sampai hilang terus. Tak ada. Dia hanya kawal, pemakanan hanya boleh kawal supaya tak nak dia lagi besar. Itu saja. Tapi benda ni still ada. Tunggu masa saja. Macam kes ni, bayangkan dia dah ada fibroid dah 5 ke 6 tahun. Dia boleh mampu bertahan 5 ke 6 tahun tanpa buat treatment apa-apa. Hanya jaga makanan sihat ni. Dia ada makan beberapa suplemen. So dalam tempoh 6 tahun, tiba-tiba rasa mengadu sakit sekali saja, pagi saja. Mengadu sakit, awal pagi tu terus meninggal. Sebabkan fibroid tu pecah. So jangan main-main. So bila ada fibroid, nasihat saya, advice saya, kalau doktor kata operate, pergilah operate. Jangan takut dengan operation. Kena ingat satu, operation dia bukan nak bunuh kita. Operation tu nak bagi kita sihat. Buatlah operate. Tak ada masalah pun. So benda dah ada. Sebab ini kategori fizikal. Benda yang fizikal. Benda yang dah rosak. Pemakanan ni tak nak bagi dia rosak lagi. Perubatan moden untuk rawat dia. Buanglah. Saya kalau ada fibroid, contoh kalau saya wanita ada fibroid, buang sajalah, nak tunggu apa lagi. Jangan takut-takut nak cuba. Jangan sampai bila dah teruk, time tu nak pergi hospital pun kadang-kadang doktor akan bagi tahu ni high risk. Bila high risk, dia terlambat lah sebenarnya. Sayang So ini dia tanya berkaitan dengan fibroid. So saya boleh jawab macam tu. Pemakanan kita hanya boleh bantu, tak nak bagi it becomes worse, tak nak bagi dia teruk lagi. So kalau ada fibroid, pergi buat rawatan, treatment hospital, prosedur betul-betul. Ada rawatan, banyak yang sembuh. Jangan risau, tak payah risau benda ni. Okey. Selain tu dia tanya juga soalan, dia kata selain bersenam, bagaimana nak elak salur darah tersumbat? Dia dah cakap awal-awal, tak nak bersenam lah tu. Dia kata selain bersenam, bagaimana nak elak salur darah tersumbat? Okey, macam ni Salur darah tersumbat disebabkan apa? Disebabkan kolesterol berlebihan sampai membentuk plak. Kita makan makanan yang berminyak so menyebabkan plak terbentuk. Plak-plak dalam salur darah ni, plak-plak ni, sisa-sisa makanan yang berminyak, kolesterol ni, dia jadi plak. Mungkin kita ambil kalsium boleh jadi calcified, dia boleh jadi mengeras. So terbentuklah plak. Bila terbentuknya plak, salur darah tersumbat ni so kalau dia sekadar tersumbat pada kapilari darah kita. Kapilari darah kita ni, seluruh badan ada kapilari darah. Kapilari darah, salur darah yang paling kecil. Blood vessel, salur darah kita panggil blood vessel, ada 3. Pertama kita panggil blood capillary. Blood capillary ni, kapilari darah, panjang dia 166,000 kilometer. Satu jari, kapilari darah ni mana? Ni kalau kita tengok kat tangan kita ni, tengok kat tangan, nampak merah-merah. Kan? Kita nampak merah. Merah-merah ni adalah kapilari darah. Sangat halus. Halus dia adalah setebal satu sel.
Tebal dia adalah satu sel, sangat halus. Sebab itulah kita ambil pisau. Tak payah ambil pisau lah, kita ambil jarum. Ambil jarum, kita cucuk sikit. Trap, keluar darah. Sebab apa? Sebab dia sangat halus. Bila cucuk dengan jarum yang halus tu pun, dia boleh pecahkan kapilari darah tu. Menyebabkan kapilari darah tercedera. So, keluarlah darah. Kita ambil pisau, kita toreh sikit je. Jangan banyak, sikit saja. Dah keluar darah. Itu maksudnya dah terpotong kapilari darah. Kalau kapilari darah satu jari ni, kalau kita tarik keluar, kapilari darah satu jari ni kita tarik keluar, dia boleh keliling satu gelanggang tenis. Satu jari ni satu jari ni tarik keluar kapilari darah. Halus, dia tarik keluar boleh keliling satu gelanggang tenis. Kalau kita tarik seluruh kapilari darah dalam tubuh badan kita, kita tarik keluar, tarik. Kalau boleh tarik, sebenarnya tak boleh tarik. Jangan buat. Tak boleh tarik. Ni analogi je. Kalau kita tarik keluar, dia boleh pusing 2.5 kali bumi. Bila boleh pusing 2.5 kali bumi, maknanya panjang dia adalah 166,000 kilometer. Panjang tak? Sangat panjang. Kalau anda belajar benda ni, orang sains belajar benda ni, kalau bukan orang sains lah, kalau saya cerita benda ni, subhanallah. Maknanya tengok, Tuhan cipta kita ni sangat kompleks. Sangat kompleks. Tak boleh kalau kita buat robot pun tak boleh buat cipta macam manusia, tak boleh. Sangat kompleks. Jadi kalau kapilari darah tersumbat, kita simple, dia tak akan dapat penyakit. Kita akan dapat kebas-kebas, sejuk-sejuk tangan kita, tangan saya selalu sejuk lah. Contohnya ada orang mengadu tangan akak dia sejuk lah, sejuk-sejuk, kebas-kebas. Tahniah akak, salur darah, kapilari darah akak tersumbat. Dia bukan penyakit, dia tersumbat macam tu je. So apa cara dia? Exercise lah. Nanti saya cerita apa kaitan exercise, kenapa pentingnya exercise. So itu fakta kapilari darah. Yang kedua, salur darah yang kedua adalah kita panggil vein. Vein ni apa? Vein ni yang orang Melayu panggil urat. Ni yang kalau kita tengok kat tangan kita ni ada macam hijau-hijau. Ni hijau-hijau, ada hijau. Hijau-hijau ni kita panggil vein. Ataupun bahasa Melayunya vena. Bahasa Englishnya adalah vein. Vein ni adalah salur darah. Orang Melayu panggil urat. Ni urat. Urat tu adalah vein. Yang hijau-hijau ni adalah vein. Vein ni adalah satu salur darah yang membawa darah, kita panggil deoxygenated blood. Deoxygenated blood ni adalah darah yang tak ada oksigen. Kalau kita cucuk kapilari darah, keluar darah melaluinya, darah tu akan jadi warna hitam ataupun merah pekat. Merah dark red. Merah padam, merah pekat. Hampir hitam. Itu maknanya darah tu tak ada oksigen. Biasanya kalau kita pergi hospital, nurse nak ambil darah, dia akan ambil kat vein. So dia akan carilah vein. Ni kalau ambil kat sini, dia cepat collapse. Cepat collapse tu maksudnya dia cepat mengecut. Mula-mula dah kembang. Lepas tu kita nak ambil, dah tak ada dah. So dia terpaksa ambil dekat sini. Susah sangat bila semua benda tak ada. Contohnya macam dialysis lah. Sini susah, sini susah. Lalas dia buat tapak kat sini. Buat tapak senang. Tak payah nak cucuk, tak payah nak cari dah. Siap ada tapak, masuk saja. Lepas tu kadang-kadang bila orang pergi hospital, kadang dia dah buat dia buat ni sikit. Kita panggil apa namanya? Fistula apa? Saya tak ingat lah istilah, ada kawan saya dah pernah bagi tahu. Apa namanya? So doktor tak payah ambil darah, ambil kat situ saja. Kat situ lah nak letak air, nak letak apa semua kat situ. Kadang dia cucuk kat sini, ada macam wire tu kan. So, itu adalah vein. Darah yang tak ada oksigen. Jadi, biasanya nak derma darah ataupun nak ambil darah, akan cucuk kat vein. Itu lebih selamat. Okay, itu yang kedua. Vein kalau tersumbat, akan attack terus jantung. Memang akan ada problem nanti. Memang akan attack jantung, jadi stroke ke apa, itu vein. Vein. Yang ketiga adalah salur darah yang kita panggil arteri. Arteri ni dekat mana? Arteri ada dekat dalam sikit. Kita tak nampak sebenarnya arteri. Kita rasa macam berdenyut. Orang panggil nadi kan. Dalam tu arteri. Arteri ni adalah salur darah yang membawa darah yang ada oksigen. Oxygenated blood.
darah yang membawa oksigen. Kalau kita ambil darah dekat arteri, darah tu akan warna merah cerah. Merah cerah tu adalah darah yang ada oksigen. Ingat, darah merah gelap, darah tak ada oksigen. Kita panggil deoxygenated blood. Darah yang tak ada oksigen. Darah yang warna merah cerah itu adalah darah yang ada oksigen. Kita panggil oxygenated blood. Biasanya doktor, nurse takkan ambil darah dekat arteri. Collapse lah kawan tu. Sebab darah tu bawa oksigen. Kalau keluar darah tu, habislah oksigen. Kan? Jadi, arteri kalau tersumbat juga, akan bawa attack jantung. Itu memang bahaya lah. Dia akan attack salur darah. Sebab itu sangat bahaya. Okey. Sebab itulah kadang-kadang bila kita buat rawatan ozon contoh, rawatan ozon, saya tak nak claim macam-macam. Rawatan ozon ni apa? Rawatan ozon ni adalah satu rawatan yang tambah oksigen saja. Ozon tu adalah, simbol dia adalah O3. Oksigen O2. Ozon O3. Dalam kimia kita panggil O3, O2. Okey, ozon ni dia hanya, rawatan ozon ni rawatan apa? Rawatan yang hanya tambahkan oksigen saja. Jadi bila kita ambil darah keluar, so dia cucuk, dia ambil keluar darah. So darah tu keluar tu warna hitam pekat. So dia biasanya kalau ada saya tengok dia kata, "Wah, tengok, darah kotor keluar ni darah banyak toksik apa." Sebenarnya bukan tu. Itu bukan darah toksik. Itu darah yang tak ada oksigen. Of course lah. Sebab dia cucuk kat vein. Bila cucuk kat vein, yang keluar tu of course lah darah warna gelap. Warna gelap. Tak ada oksigen. Lepas tu masuk dalam mesin ozon tu. Mesin ozon. Lepas tu dia akan masuk ozon tu. Bila masuk ozon, darah tu mengalir balik masuk dalam tubuh badan kita. Darah yang mengalir masuk dalam tubuh badan akan warna cerah. Lepas tu dia kata, "Tengok. Yang keluar tadi toksik ni kotor ni, darah kotor. Tengok, bila masuk kita dah bersihkan darah you balik." Sebenarnya bukan bersihkan. Rawatan ozon, bila kita tambahkan ozon, oksigen dalam darah tu, of course darah yang ada oksigen, dia terus jadi warna cerah. Sebab darah tu mengandungi oksigen. Bukan bermaksud darah tu dibersihkan. Ini salah faham. Yang ni lah sebab apa? Sebab tu lah KKM Medical Doctor ban rawatan ozon ni. Salah. Sebab penyampaian tu tak betul. Rawatan tu, kalau tanya saya, dia directly tambah oksigen dalam mesin tu. Of course bila tambah oksigen, ada bagi kesan tak pada kesihatan kita? Of course lah, kesihatan kita rasa macam lagi segar sebab penambahan oksigen. Itu saja. Cuma penyampaian, delivery info ni tak tepat. Janganlah cakap yang keluar tu ni kotor, toksik ni ada macam-macam toksik ni. So kita dah bersihkanlah darah you. Tengok yang masuk pun warna cerah. Tak, you tak bersihkan pun sebenarnya. Tak ada mesin yang boleh bersihkan darah. Itu tambah oksigen. Of course bila tambah oksigen, dia akan jadi oxygenated blood, dia akan cerahkan warna tu. Itu saja, penambahan oksigen saja. Jangan claim lebih-lebih. So disebabkan overclaim ni lah KKM ban. Lepas tu lagi satu, prosedur dia mestilah kena betul. Prosedur satu lagi, equipment dia mesti kena sterilize. Tempat yang dia nak cucuk tu, orang yang nak cucuk tu mestilah kena certified medical doctor. Dia tak boleh yang tak ada kaitan dengan perubatan tiba-tiba nak cucuk. Tak betul. Benda ni kena qualification dia. Saya pun mana boleh cucuk orang, tak boleh. So kena ada certified benda tu. So disebabkan ni lah orang ban. Dia bukan side effect. Kalau tanya saya, of course tak ada side effect. Kalau di handle dengan betul, equipment dah sterilize apa semua tu, of course tak ada side effect. Dia cuma tambah oksigen saja. Tinggal lagi jangan overclaim. Okay. So back to soalan tadi. Bagaimana, adakah selain pada bersenam, bagaimana nak elak salur darah tersumbat? Okey. Jadi kalau vein dengan arteri tersumbat, ini memang kena hospital punya treatment. Angioplas, cairkan darah, ubat aspirin, ataupun apa lagi, bypass ke apa, itu medical punya ni.
Tapi kalau sumbat dia tu, blockage dia tu dalam berapa persen, 10%, 20%, tak berapa nak banyak, tak berapa nak block sampai 90% tu, itu janganlah tanya berkaitan pemakanan. Itu terus pergi hospital. Janganlah tanya pemakanan. Sebab tak boleh. Kalau pemakanan dia tak boleh bagi immediate effect. Kalau dia nak pulihkan pun, dia ambil takes time. Sekurang-kurangnya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau ada suplemen yang macam tu pun, ada juga suplemen yang kita panggil CoQ10. Dekat farmasi ada CoQ10 untuk salur darah. Itu dia hanya lancarkan salur darah. Tapi kalau ada betul-betul tersumbat, jangan mengharapkan suplemen tu untuk clearkan. Kalau ada pun dia ambil jangka masa panjang untuk betulkan. Tapi sebelum nak betulkan, tiba-tiba kita kena heart attack, habis. So kalau doktor kata ini kena buat medical punya treatment, pergi buat medical treatment. Tapi kalau minor saja blockage, sekadar kita rasa macam kebas-kebas, kita rasa macam tak best lah, jalan pun dah tak berapa cegas, itu minor block, kebas-kebas, sejuk-sejuk. So bila minor block, ada satu kaedah, kita panggil natural punya kaedah, untuk kita cairkan blockage, plak-plak dalam salur darah secara natural. Kaedah ni kita panggil nitric oxide. Nitric oxide ni adalah gas. Nitric oxide ni, gas nitric oxide ni ada dalam tubuh badan kita. Ia dikeluarkan, nitric oxide ni boleh dikeluarkan oleh muscle, otot kita, jika otot kita bekerja. Bila kita bekerja, kita ada physical movement, kita buat exercise, kita angkat berat, muscle tersebut akan keluarkan gas yang kita panggil gas nitric oxide. Gas nitric oxide ni, peranan dia akan cairkan plak-plak dalam salur darah. Cairkan plak-plak dalam salur darah. Jadi kalau kita sihat macam ni, contohnya kita tak ada apa-apa masalah, kan? Kita nak jaga salur darah kita. Sebab kita ada juga makan masak lemak, kita ada juga makan benda yang berminyak, bergoreng. Kita tak naklah benda-benda yang bergoreng, berminyak tersebut, kolesterol tersebut jadi plak. Jadi kita tak nak nak elak dia daripada sempat untuk bentuk plak. Kita cairkan dia dengan cara kita buat exercise. Exercise benda yang melibatkan muscle, angkat berat, jogging sikit. Basically angkat berat lah yang melibatkan muscle, angkat berat yang ada heavy weight ni, atau kita pumping ke, atau kita buat ketuk ketampi, mesti ada benda yang elemen muscle. Bila ada elemen muscle kita akan keluarkan, produce nitric oxide naturally, secara natural. Nitric oxide itulah, gas nitric oxide tersebut yang ada dalam tubuh badan yang dikeluarkan oleh muscle tu, dia akan cairkan plak-plak dalam salur darah. Sebab itulah bila orang exercise, dia akan jadi sihat. Salur darah tak akan tersumbat, tak sempat nak bentuk plak, sebab dah dicairkan dengan gas nitric oxide. Itulah dijadikan tubuh badan kita ni, itu adalah proses untuk cairkan secara natural. Nampak, Tuhan dah jadi, dia tahu macam mana nak rawat. Sebab itulah bila exercise ni penting, dia bukan exercise untuk nak bakar kalori saja, nak kurus saja. Asalkan exercise nak kurus saja, tak. Exercise ni untuk tingkatkan metabolisme kita, hasilkan gas nitric oxide untuk cairkan plak-plak dalam salur darah. Exercise juga tingkatkan sistem imun kita. Bila kita exercise, mesti bila ada berpeluh, bila exercise, dia memang imun badan kita akan boom, boost up, memang naik, memang tinggi dia akan pergi. Itulah protect tubuh badan kita balik. Sebab tu bila kita demam, lepas baik saja demam, tingkatkan balik imun sistem dengan cara pergi berjalan, exercise, buat brisk walk, sedut bernafas, ambil udara segar. Itu untuk tingkatkan imun sistem. Tak ada cara lain berbanding kita duduk terjelopok dekat rumah. Itu tak bagus. Selain bersenam, bagaimana nak elak salur darah tersumbat? Itu saja. Kalau nasihat saya, bersenam. Itu saja. Nak atau tak nak? Itu saja. Do or die. Jawapan dia always yes or no. Tengah-tengah tak ada. Lepas tu soalan yang dia tanya, yang terakhir dia tanya 3 soalan. Perlu ke ambil multivitamin, vitamin C, kalsium setiap hari? Multivitamin, vitamin C, kalsium sebenarnya dah ada dalam makanan, kalau kita makan benda yang betul. Vitamin, mineral ni ada banyak dalam mana?
Sumber utama dia apa? Sumber utama dia adalah sayur dan buah. Sebab itulah saya pesan banyak kali. Sebenarnya tak perlu pun nak hire coach sihat, nak apa namanya. Basically ubat dia adalah pada sayur dan buah. Vitamin, mineral, ubat sumber dia adalah sayur dan buah. Sebab itulah jadikan sayur dan buah ni adalah menu utama kita. Buah tu menu utama. Sayur tu, sayur yang dikatakan sayur yang ada mineral, vitamin ni adalah ulam-ulaman. Kalau kita boleh makan mentah, ulam-ulam tu ambil mentah. So itulah dikatakan multivitamin. Kalau kita ada habit macam tu, suplemen, multivitamin, tablet ini tak diperlukan lagi sebenarnya. Of course, saya pun makan suplemen. Saya makan suplemen. Kalau dekat KL, kat rumah saya, ada tak kurang daripada 15 jenis suplemen. Just name it. Semua saya ada. Tapi saya tahu bila saya nak makan. Saya bukan makan setiap hari 15. Oh, tak. Kerana ada hari tak. Saya ada buat jadual. Saya jaga tubuh badan saya lebih baik dari kereta. Ada orang dia jaga kereta lebih baik dari tubuh badan. Sebab tu kereta tengok diisi minyak 2 hari 3 hari sekali, diisi minyak, lepas tu dicuci. Bila dia nak parking dia angkat wiper tu dia angkat, tak nak bagi melekat, tak nak bagi keras wiper tu. Dia cuci, pergi hantar basuh kereta tu, car wash. Lepas tu dia check setiap bulan, dia pergi check minyak hitam dia tukar minyak hitam, dia tukar oil filter. Lepas tu 6 bulan sekali dia check timing belt dia. Lepas tu dia check bunga tayar dia tukar tayar dia. Dia vacuum kereta dia dalam. Tubuh badan dia ada tak dijaga macam tu? Ada tak? Tak. Ramai orang sayang kereta lebih sayang dari tubuh badan. Saya tak. Ni kereta saya dah tak start dekat KL. Sebab saya dekat kampung, tak start kat KL. Ada satu kereta kat KL ni dah start 2 bulan 3 bulan. It's okay, tak apa. Rosak pun tak apa, tak ada masalah. Saya okay. Sebab kereta tu kena jaga saya, bukan saya jaga kereta. Betul, kereta ni tak kisah, saya pun tak kisah. Asalkan kereta tu boleh jaga nyawa saya. So saya tak ada sensitif. Bukan tak sayang. Cala tak ada lah macam cala sayang hantar workshop. No, saya tak. Kalau cala it's okay. Tak apa. Nanti kalau dah teruk sangat baru kita tukar bumper tu. Kalau kena langgar apa baru kita tukar. Tubuh badan lebih sayang daripada kereta. So kita kena tahu. So setiap hari kita nak kena buat apa? Apa daily rutin kita untuk kesihatan? Setiap minggu kita nak buat apa? Setiap bulan apa? Sebab tu saya ada suplemen yang saya ambil daily supplement, weekly supplement, monthly supplement, 6 bulan sekali punya supplement, annually supplement, setahun sekali. So ada dia ada berkala. So saya tak against supplement. Saya menyokong supplement, tapi saya tentang orang yang makan suplemen for no reason. Saya saja pergi farmasi, saya saja pergi Watson, ambil suplemen makan. Kena tanya, kita makan untuk apa? Supplement is always supplement. Supplement ada supplementary, tambahan, penambah saja, makanan tambahan saja. Kalau kita kurang makan, kalau kurang makan benda-benda yang sihat, kalau kurang vitamin, mineral, kalau kita tak sempat, baru kita ambil suplemen untuk senang, pemudah kita. Tapi kalau kita boleh kontrol, poin kat sini adalah betulkan makanan kita. Ni betulkan. Sebab itulah tujuan diadakan page konsultan sihat yang saya sampaikan hari-hari. Kita bagi tips apa semua tu untuk orang betulkan ni makanan kita ni yang ada kat depan mata ni. Jangan fikir lagi apa suplemen itu number 2. In case kalau tak sempat, then baru kita akan suggest apa benda. Bukan saya kata di pihak saya, of course saya ada benda yang kita boleh suggest. Tapi ini bukan first choice. Ini second dulu. Betulkan makanan kita dulu. Jadi perlu ke multivitamin, kalsium, vitamin C? Perlu diambil kalau kita tak boleh betulkan makanan kita. Kalau kita boleh betulkan, kita makan buah 3-4 jenis setiap hari. Kita makan ada ulam-ulam setiap hari kita makan, then dah
it covered already. Dah cover dah yang dikatakan suplemen multivitamin. Sebab ada benda yang kita kena makan hari-hari. Contohnya vitamin C. Vitamin C kena ambil hari-hari. Hari-hari. Sebab dia tak boleh simpan dalam tubuh badan. Setiap hari. Kita hari ni kita makan vitamin C. Contoh kita makan buah jambu, kita makan buah oren. Vitamin C tu dah ada dalam tubuh badan. Dia akan gunakan. Terus guna. Katakan dia tak ada, tubuh badan time tu tak perlukan vitamin C contohnya. Dah cukup. So kita makan juga, dia akan keluar, singkir sendiri melalui air kencing kita. Dan esok hari kita kena ambil balik. Sebab ada vitamin C yang larut air, ada vitamin yang larut air, ada vitamin yang larut lemak. Vitamin yang larut air ni, contohnya vitamin C. Vitamin yang larut air ni adalah vitamin yang tak boleh simpan dalam tubuh badan kita. Vitamin yang larut lemak adalah vitamin yang boleh simpan dalam tubuh badan kita. Dia disimpan kat mana? Kadang-kadang ada yang disimpan kat hati, ada yang disimpan dekat lemak bawah kulit. Lemak bawah kulit dia disimpan dekat situ. Antara vitamin yang larut lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Saya kata vitamin ADEK. ADEK. Ini adalah vitamin yang larut lemak, boleh disimpan. Hari ni kita dah ambil banyak, esok kita tak ambil pun tak apa. Tapi kalau vitamin C, kena ambil hari-hari. Jadi anda kena aturkan sumber mana vitamin C dalam hari-harian kita ni, dalam makanan kita. Ada tak? Contohnya semalam, apa vitamin C yang kita dah ambil? Sumber makanan yang ada vitamin C. Semalam saya ada makan buah mangga. Buah mangga dah ada vitamin C dah. Buah mangga masak. Lepas tu saya minum jus tembikai. Ada vitamin C. Vitamin C ada sedikit dalam, walaupun dia tak banyak, ada sedikit dalam buah tembikai, ada sedikit dalam buah mangga. So it cover. Dah cover dah. Dah settle lah vitamin C. So hari ni saya kena ambil lagi. Ambil apple ke, itu kita kena ambil. Contoh, jadi bila kita tak dapat ambil itu, aku tak makan buah lah, tak adalah buah dalam rumah aku, then barulah cari vitamin C dekat luar yang dikatakan suplemen ni. Kena ingat, bila anda makan suplemen, anda kena tanya, aku makan suplemen sebab apa? Siapa yang boleh tolong konsult aku? Berapa tablet nak kena makan? Berapa miligram? Nak makan sampai bila? Berapa biji sampai bila? Berapa banyak? Time bila? Sebelum ke after meal? Jangan simply beli, tengok kat botol, makan. Tak semua suplemen suit everybody. Tak. Hati-hati. Even kalau anda ambil kalsium pun, tengok sumber kalsium. Kalsium banyak. Kalau dalam sayur pun ada kalsium. Buah pun ada kalsium. Dalam apple ada kalsium. Tapi kalau kita jenis tak makan buah, baru kita cari kalsium dekat luar. Suplemen kalsium. Ataupun kita ambil susu. Kalau tak minum susu, ambil. Kalau beli suplemen kalsium pun kena ingat, kalsium tu bersifat apa? Kalsium karbonat ke? Dia bersifat sintetik ke? Kalau terlebih ambil, takut jadi calcified dalam salur darah kita. Calcified tu dia boleh jadi blockage. Tersumbat pula dalam salur darah. Salur darah mengeras sebab kalsium terlebih. Tu bahaya juga. Sebab itulah nak beli suplemen, siapa nak tolong pantau? Siapa nak konsult? Kalau kita beli dari orang tu, minta dia konsult. Dia boleh konsult tak? Kalau dia kata, saya tak boleh konsult lah. Ataupun kalau dia konsult, dia kata, tanya dia, nak makan sampai bila? Kalau dia kata, makan sampai bila? Makan sampai mati lah. Kalau dia kata makan sampai mati, of course lah dia nak suruh makan sampai mati. Makan sampai bila-bila. Sebab dia jual. Kalau tanya saya, kalau saya suggest, saya akan bagi jadual. Makan sampai ni saja. Lepas tu dah boleh stop. Kalau berlaku lagi, baru ambil lagi. Itu pun atas advice saya. Takkan, biasanya kalau saya advice, takkan saya kata ni makan sampai bila-bila. No, tak ada. Itu bukan nutritionist. Nutritionist takkan cakap macam tu, makan sampai bila-bila. Tak. Sebab kita ada makanan kita. Supplement is always supplement. Itu saja cukup perkongsian daripada saya. Kena ingat anda sedang tonton di page. Kalau nak tonton dalam YouTube, anda boleh search channel YouTube channel Konsultan Sihat. Dalam situ ada juga video-video yang saya record. Anda boleh tengok balik video-video yang saya record dalam YouTube channel Konsultan Sihat. Dalam Telegram pun, kalau anda nak tengok
post-post yang sebelum-sebelum ni, anda nak baca balik post-post sebelum ni berkaitan dengan makronutrien, mikronutrien, anda boleh pergi subscribe Telegram channel nama Konsultan Sihat juga. Search Konsultan Sihat, masuk dalam tu. So dia boleh baca balik post-post yang sebelum-sebelum ni. Lagi apa lagi? Instagram pun ada. Instagram ada video-video pendek saya, santai sihat. Video-video pendek saya. Instagram pun Konsultan Sihat nama dia. Semua Konsultan Sihat. Twitter pun Konsultan Sihat. So anda boleh cari di platform-platform yang lain kalau page ni tak cukup lah. Sebab kadang-kadang ada orang suka page Facebook, ada yang tak suka, ada suka Instagram, ada tak suka Instagram, ada suka baca Telegram. So anda boleh rujuk kat sana. YouTube pun banyak video-video kita. Okey, sekian saja, terima kasih. Harap dapat sesuatu daripada saya, info yang berguna ni. Terus amalkan dan jangan lupa sebarkan ilmu, dianggap sedekah juga. Okey, selamat berpuasa, jaga diri baik-baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.